Hai, selamat datang ke Jepun where podcast ni kita orang cakap everything about Jepun. Podcast ni is gonna be 70% BM, 30% English and 200% weeaboo. So, selamat datang ke Jepun. Yeay. Yeay. Woo. Yeah. Yeah. Okay. First of all, korang kena maafkan kita orang sebab ini first episode. So like kita orang macam like ada banyak benda yang kita orang, benda kasar kita orang kena smooth sikit. So please forgive us, ampunkan kita orang on that. Ampun. So before kita orang teruskan, kita orang cerita sikit apa podcast ni. So podcast ni kita orang nak cakap pasal benda weeaboo dalam bahasa Melayu. So dalam secara terasnya itulah kita orang punya plan untuk podcast ni. So kita orang dah lama dah nak buat. Berapa lama dah kita orang nak buat benda ni? Tahun? 4 tahun? 4 ni? Setahun. 2 Setahun? Aku baru tahu sebulan je. Sebab kita orang baru tarik kau. But yang lain dah tahu ni dah bertahun. Tapi tak apa, kita orang tahu. And then MCO and semua orang sangkut kat rumah. So kita orang macam dah semua orang sangkut kat rumah, baik buat benda ni kan. So kita orang buat. And kita orang rasa macam tak banyak sangat konten BM dekat internet. Itulah. Especially when it come to konten-konten weeaboo kan. Konten BM Wibu. Yeah. Tak ada lah. Bukan nak cakap tak ada konten, tak ada konten BM langsung. Ada, you know, like komik. Aku baca komik Toraman kecil tu semua Melayu, baca Gempak. Yo, budak getah hype siut. Detektif Conan. Ya, tapi kat YouTube aku rasa tak banyak sangat konten BM. So ni dia. Tada. Tapi kita orang yang BM, Finas tak akan approve lah. So thank you YouTube. Yay. You can't catch us, Finas. Haha. So aku miss tak? Ada apa-apa aku miss dekat intro? Tak ada. Semua okey. Lebih kurang kau cakap tadi weeaboo, but nak terangkan daripada dari segi detail. Bukan seperti bukan animasi saja, animasi Jepun. Kita panggilkan anime. Game, permainan video. Permainan video game sekali. Video game. Permainan video sekali boleh kita akan cakap sekali dalam podcast ini. Lepas tu lebih kurang nak katakan macam kenapa kita orang ni tiba-tiba suka kepada lebih pada budaya Jepun lah. Budaya Jepun lah kan. Ya, budaya Jepun. Bukan kita orang je sebenarnya ni, ramai. Title pun dah Jepun kan. So kita macam ada cover banyak lah benda-benda Jepun. Kita tengok macam mana. So itu dia. Okay, so jom kita introduce ourselves first. Start dengan saya Edo. Ada orang panggil aku Flight. So tak kisah mana satu. Sekarang saya berada di Jepun, dah dekat lebih 9 tahun, 8 tahun, entah dah lama. Memang dah duduk sini lama. Saya kerja kat sini sebagai pereka bentuk. Designer. Tak pernah cakap pereka bentuk dalam hidup aku, but yes, designer. Dah dekat sini dah 8 tahun. Aku minat anime dah lama dah. Lebih 20 tahun, something like that. Dari kecil-kecil lagi dia minat anime. Sampai sini lagi lah minat anime. Sebab surrounded with all the anime. So itulah dia. And tak banyak lagi, itu je lah aku nak cakap pasal aku. Ada banyak lagi tapi aku tak nak still everyone's highlight. Panjang, memang panjang gila. Nak cakap pasal CF ke, nak cakap pasal kerja aku. Simple tu CF. Itu video lain. Itu kena ada episode lain. Itu video lain. Itu episode lain. Kita simpan. Sekarang ni kita benda CF tu just kita bagi teaser sikit. CF sikit je. Tak apa. Itu episode Tunggu lain. episode Kita akan tengok. Okay. Next. So next siapa nak introduce? Well, aku je lah. Aki. Alright, okay, so Aki. nama saya Aki. Apa benda nak cakap lagi? Well, saya minat
anime of course. Dah berapa tahun? Dah lama kau minat anime. Sejak bila kau tengok anime? Oh yeah, I mean well, tengok anime sejak dari kecil lagi. Yeah. And then mula macam betul-betul jadi full wibu betul ni. minat. Bila dah sekolah menengah kan, pergi beli DVD and everything like that lah. So beli DVD. tak dulu macam kita tak Dulu, tahu betul. tahu budaya-budaya yang cara tidak sahih untuk dapatkan. Cara tidak sahih kan. Kita tak tahu sahih Kita ke tak tak. tahu kan. Dia memang jual kat kedai. Kita muda lagi. Benda tu dah ada kat kedai, kita beli je. Kita muda. So genre yang biasa saya tengok, well, mecha, isekai. Lah kita orang boleh tengok kat belakang tu banyak gila mecha. Satu Siegfried. So yeah, I mean itu je lah mostly pasal aku. Mecha lover and isekai lover and isekai is trash. Yeah. Sampah isekai. Yes. Sampah. Yes. Okay. Sampah. Okay, next siapa? Nabil Patli. Nabil tu. Ya, okay. Satu. Okay, Nabil dulu. Hello. Nama saya Nabiru. Adalah seberapa YouTuber di internet yang telah memanggilkan saya Nabi. Pelik gila bila panggil kau Nabi. Kau tengok kepada orang. Kau cuba explain kat dia orang sekarang apa maksud Nabi tu. Orang tak tahu. Apa maksud Nabi tu? Dah, aku dah cakap beberapa kali dah. Aku Dia dah tak cakap dengar. beberapa kali. But dalam bahasa Jepun orang panggil aku Natchan. Natchan boleh tapi Nabi macam Sebab macam Nabi tu kan. sesat. Atau Nabil kan. So dia orang pun macam aku pun bukan kisah banyak sangat pun. But dah beritahu lah kan. Kira ni Nabi ni lebih kurang pada kita ada Nabi Muhammad. prophet. Ya, lebih kepada lah kan aku tak nak sentuh banyak sangat lah. But untuk dia orang lagi memang senang nak cakap nama aku macam tu, Nabi. Nabiru. Memang aku suruh cakap Nabiru kan. But tadi nak panggil aku Nabi, aku macam okay, sekali korang lah. So next dah berapa lama dah kat Jepun? So saya dah berada kat Jepun ni dah lebih kurang sama dengan Edo lah kot. Lebih kurang 8 tahun. Separuh dia lebih kurang student lah, belajar. Belajar, lepas tu kerja. Buat apa kerja? Kerja buat lebih kurang macam translation Indonesia kepada Jepun. Melayu tak ada lah. Tak ada demand. Melayu tak ada demand lah sekarang. Nanti ada demand. Dia orang tengok orang ni boleh translate kan. Cari dia. Selamat. Kena tengok ni Cijo lah kan. Selamat pagi. Selamat pagi. Finas memang tak kena proof ni. So translation and then lepas tu produksi video macam ni, tolong assistant. And then penerbitan yes. edit video pun buat. Lepas tu website pun buat sikit, HTML, CSS. Itu je lah kerja kat Jepun. That's my whole. Okay. Alright. Alright, so seterusnya Pak Lee. Hai semua. Buat introduce. Hai semua. Nama saya Hai. Pak Lee. Boleh panggil Pak Lee. Saya kerja sebagai kontraktor untuk Angkatan Tentera Malaysia dan Kementerian Pertahanan. Buat IT, benda IT lah lebih kurang. Thank you for your service, sir. Tapi aku orang awam. Diorang tak tahu. Tak usah cakap. Civilian. Dah lama lah tengok anime sejak TV2 9.30 pagi tu. Cerita apa? Cerita apa? Dragon Ball tu semua. Yang Dragon Ball. weekend Sabtu Ahad tu. Naruto dalam bahasa Pagi Melayu. lah. Okay. Pagi. Literally 9 ke 9.30 memang aku bangun time tu untuk tengok anime kat TV2. Kalau tak ada memang bangun tengah hari lah. Sekarang dah tengah hari. Lepas tu macam Aki jugalah tengok semua. Ada bulk punya DVD kan. So
di situ beli juga DVD. Beli juga lah. Okay, so secara amnya kita orang weeaboo, kita orang semua weeaboo, so kita orang dah bagi detail sikit latar belakang kita orang, dan korang boleh tahu lah kita orang memang betul-betul minat anime. Kita tak cerita sangat, tapi lagi banyak korang tengok kita orang punya episod, lagi banyak korang tahu betapa weebnya, betapa dalamnya kita orang tersangkut Kiraboshi. Tidak power level. dalam bidang anime. Kita orang semua sembunyi power level. Ya, semua ni power level. Aku tak ada kot. Aku dengan Nabi tu susah kot. Kita orang duduk Jepun, macam mana nak high power level. Dia kena apa? Dalam masyarakat Jepun ni tak boleh cakap kena tu kan. Okay Design. So okay, so itu kita punya introduction. So jom kita seterusnya kita orang nak cakap pasal topik pendek sikit. So just first episode kita orang nak cakap pasal benda yang simple, tak nak cakap benda yang complicated. Okay, topik hari ni kita orang nak cakap pasal anime yang korang nak shorekan ke normie, pada manusia biasa Biasa. biar aku explain sikit. So macam biasa kita orang tahu bila orang dengar anime ni kat orang dia orang fikir ini cerita kartun untuk budak-budak, pasal korang semua minat tengok cerita kartun untuk budak-budak. Tapi hari ni kita nak tukar dia orang punya pemikiran. Kita nak bagi dia orang tengok anime ni cool. Tapi anime mana yang korang nak recommendkan? So ada banyak anime. Anime ni ada dekat 30,000. Atau rasa beratus-ratus, beribu-ribu, tak ingat banyak. Okay, ada banyak. Tapi yang mana yang paling sesuai untuk kita recommendkan kepada orang biasa? So bila dia tengok, dia macam damn, anime ni cool sebenarnya. So kita akan cuba, kita tengok. So siapa nak mula dulu? Siapa nak start? Siapa nak start? So Aki, alright. kau nak start? Okay, so Aku tak tahu. Okay, by the way, kita orang tak tahu siapa semua orang punya recommendation. Kalau Aki kalau Aki kalau tak ada Gundam, orang belakang tu kasih aku. So kita orang dengar dia orang punya recommendation for the first time. Okay, so okay, so Aki, apa kau nak recommend? okay, untuk aku punya anime recommendation, untuk kalau macam untuk orang yang baru nak masuk, orang baru masuk, kau tengok macam dia mamat ni minat cerita pasal robot apa yang aku patut try dulu. Okay, aku suggest salah satu anime yang berkenaan robot yang paling, bukan nak kata paling popular, antara franchise yang paling popular, Gundam. Gundam, tapi Gundam mana satu? Itu soalan yang tepat. So kalau untuk macam kalau nak cerita yang serius tapi macam tak serabut kepala tengok, aku suggest tengok Gundam 00. Gundam 00 memang kira stepping stone yang paling aku boleh paling kira paling senang tapi paling berkualiti. Aku ingat dalam ada dua je, either Gundam Seed or 00, tapi aku rasa tak, 00 lagi. Aku boleh nak bagi Gundam Seed, tapi kalau orang tengok Gundam Double Seed, lepas nanti kau tengok Gundam lain, kau menyesal kau tengok Gundam Seed. So betul. kau start dengan Gundam 00 dululah. Gundam 00 ni cerita dia berkaitan dengan 5 orang. 5 orang kan? Okay, 5 orang Gundam pilot yang kira luar biasa, yang kira macam ditugaskan lah untuk stop, untuk membentikan peperangan. Kira macam kalau ada side ni nak perang, dia orang masuk bunuh semua orang. So macam itulah. Dia orang intervention. Tapi kira macam that's how you stop. Ini tujuan, niat dia bagus. Cuma dia bunuh orang lah kan. So orang dia bagus, bagus. So dia niat dia bagus. So macam sepanjang season tu dia makin cerita dia makin develop until masuk second season.
ada developer aku tak nak spoil apa-apa semua cerita. Aku just akan cerita yang you know Gundam lawan-lawan. Cerita panjang ada 50 episod kan. Kalau campur season 1 dengan season 2 lah. Ada 50 episod. Lepas tu campur dengan satu episode. Movie satu movie so memang good stepping point lah. Itu untuk yang serius punya. So kalau tak nak yang serius punya, aku ada banyak lagi. Wah, aku minta satu je. Tak apa, ni yang pendek je, ni pendek je. Tengok Gundam. Boleh. Gundam Build Fighters. Build Fighters dia intro, dia bukan takat intro kau kepada Gundam. Dia intro kau kepada salah satu addiction yang paling teruk pernah melanda manusia. Aku tak boleh. Aku tak pernah habis. Aku tengok Build Fighter aku tak habis. Macam bosan aku macam dia memang yang Build Fighters yang first tu dia agak slow tapi overall cerita dia memang solid. Tapi dia kat situ dia akan introduce kau dekat addiction yang gampla lah. So itu bahaya dia lah. Itu bahaya dia lah kau gampla. Bagang kat belakang. Yang best pasal Build Fighter juga sebab dia custom made. Itu yang dia custom made. Dia okay, kalau macam kau baru tengok kau tengok Gundam ni cool apa semua. Tapi kalau macam untuk yang veteran, diorang tengok, diorang tahu reference dia. So kira ni macam bahaya juga lah. Sebab bila kau tengok lepas kau nak start buat plamo. Itu kira macam nampak permainan kau. Ini kira macam okay lah, macam kau jual dadah kat orang kan. Dia first hit kau bagi free. Kan? Lepas tu bila dia dah suka, dia datang balik kan. So macam ni lah. Ketagihan dia menarik. Right, so macam kau suruh dia ni kan, kau jangan suruh dia beli Wing Gundam. Kau suruh dia beli Gundam Fenice. Tu nanti dia pergi drift lain. Okay, I see. But lepas tu Build Fighters ni dia ada banyak sekarang ni, dia ada banyak season. Tapi dia tak berkaitan dia just nak tambah lah sikit. Kaitan langsung kan. Dengan dia punya title dia pun dah lain dah sekarang. Ada Rise aku tak catch up langsung. Aku lepas season 1 aku macam not my thing, bukan. Aku tak dia kepada Gampla yang dekat depan ni sekarang ni dah ada Gampla Network pula dah. Itu dah okey. Tengok season pertama dulu. Tengok Build Fighters kalau suka tengok lain. Itu je intro dia. Build Fighter aku rasa susah sikit aku nak recommend kat kawan aku kot. Tapi Double O boleh. Aku rasa aku boleh recommend Double O kat kawan. Tapi Build Fighters lebih kurang kalau nak tengok dengan kanak-kanak kan. Itu lebih family friendly lah. Secara umum. Okey, betul. Kalau budak-budak boleh lah. Kau cakap jangan tengok Naruto boring. Kita tengok benda lain best. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni mana ada Naruto. Sekarang ni Boruto. Tak main Naruto dah. Tak boleh main dah. Cerita ayah Naruto dengan arus semasa. Zaman dah lain. Okay. So Aki tu je. So itu je. Okay. Alright. So next apa? Nabil atau Pak Lee? Siapa nak start? Okay. Sekejap je. Okay. So rekomendasi saya senang je. Full nama anime ni Full Metal Alchemist Brotherhood. Bukan dia ada dua. Okay. Ya. Yang barunya yang nak betul tengahkan ni. Dia ada dua. Full Metal Alchemist dengan Full Metal Alchemist Brotherhood. Tengok yang Brotherhood. Yang satu lagi tak apa. Jangan kisah. Dia Brotherhood ni dia cerita dia kiranya dia remake kepada sebab adalah sebab Full Metal Alchemist yang pertama tu dia punya pengakhiran ni memang menjolok kepala nak katakan. Apa benda ni kita tengok ni kan. Apa benda dengan pengakhiran ni kan katakan. Lepas tu Brotherhood tengok lagi menarik daripada yang pertama dia. So memang bagi explain sikit cerita dia pasal apa. Dia lebih kurang kepada nak kata alkimia. So kita tepuk chemistry. Kalau korang suka sains kan, chemistry semua tu mana ada chemistry tunggang langgang kot.
Kalau adalah pasal apa peperangan antara cerita dia pasal dua beradik. Satu abang dia pendek dengan lagi satu dia ada satu mamat dia pakai badan badan besi dia yang besar. Itu adik dia. Itu tak apalah, jangan kita jangan cakap kita orang punya apa. Dia punya apa family. Itu tak apalah. Jangan sentuh lagi. Cerita dia kita ikuti pelejahan diorang sebab diorang nak cari satu benda tapi kita tak nak cerita pasal apa. Ada sebab dia nama series tu Full Metal. Tengok tengok tangan dia betul-betul. Tapi aku setuju. Cerita ni aku boleh recommendkan. Kalau yang Brotherhood lah. Kalau orang macam orang biasa aku susah sikit. Macam kalau dia dah start tengok anime, aku rasa senang. Tapi kalau macam yang betul-betul baru yang tak minat anime, susah sikit. Dia tengok orang jugalah. Sebab kalau memang nak, sebab biasanya orang biasanya kalau nak tengok anime, orang suruh tengok like Naruto, Bleach. Dia punya first episode aku rasa boleh kot. Tapi kita orang ikut dalam anime community, kita orang ikut apa 3 episode rule. So kau kena tengok 3 episode. Yang pertama, kalau korang minat, korang continue. Kalau tak ada, korang drop. So aku rasa Full Metal Alchemist first episode memang dia akan menarikkan viewers. First 3 dia memang boleh hook lah. Kalau macam kau tengok, kau boleh dapat tangkap lah. Boleh lah. Okay. Sebab kalau nak recommend for like dalam genre anime, kita ada like shonen. Boleh lah. Kita kena shonen like shonen ni apa benda ni. So shonen ni lebih kurang kepada panas Naruto kan. So Full Metal Alchemist Brotherhood adalah rekomendasi saya kepada rakyat. Sila tengok. Okay. So apa lagi? Anything else you like to add? Ada lagi kau nak tambah untuk tak nak cakap pasal Kokoro Shambhala. Itu tak wujud. Kita tak cakap pasal anime yang tak wujud. Anime yang tak wujud kita tak cakap. Sebab tak adalah sebab antara sebabnya aku recommend Full Metal Brotherhood ni pun sebab biasanya orang budak-budak semua dah tengok dah animasi Boboiboy semua kan. And then like Doraemon semua mesti dah tengok. So at the beginning, dalam permulaan ni memang semua dah tengok dah actually. So if you nak, is the next step. Is what I'm saying. It's like kalau nak benda yang like apa, nak katakan dia lebih menarik, story yang lebih menarik daripada yang cerita budak-budak tu. Full Metal Alchemist dia cerita pasal dua orang adik-beradik macam Upin dan Ipin. Upin macam Upin. Upin Gondar. Tengok Betul. Okay, so itu recommend Nabiru. Dia recommend Full Metal Panic. Full Metal Panic. Itu dah lain dah cerita dia. Itu dah lain cerita. Itu lain dah. Full Metal Brotherhood. Itu series lain dah. Okay, Full Metal Alchemist Brotherhood. Kau kena cari Brotherhood. Kena make sure kena ada Brotherhood. Tak ada dah series lain. Panic, right? So yang itu yang episode baru and aku pun boleh show juga. Kalau korang minat anime, boleh je kalau tengok Full Metal Alchemist Brotherhood dan nak lagi, bolehlah tengok OG tu. Lepas tu compare. Tak boleh lah, tak boleh lah. Tak adalah, ini untuk kalau diorang suka cerita tu. Okay, saya nak lebih, I want more. So okay lah, kau tengok OG je lah. Ada banyak cerita lain aku boleh recommend. Aku ada DVD movie dia kot. Aku ada DVD movie Full Metal Alchemist. Lupa title. Aku ada. Okay, so seterusnya Pak Lee. Okay. Go. Aku punya I want save for last. Aku punya macam boleh. Aku nak cerita panjang sikit. So Pak Lee. Okay, so untuk recommendation aku pula, aku nak cerita sikit pasal topik kita untuk podcast ini. Pasal recommendation pada total normie, orang-orang normie
untuk orang yang betul normie. Pandangan mereka terhadap anime. So bila orang pandang anime, dia tahu satu benda je. Kartun Jepun. The H word. Serius, kau pergi mana-mana. Betul. Kau pergi mana-mana. Hell, even persekitaran tempat kerja aku kan, aku ada all those stiker laptop dekat laptop aku tu kan. Apa ni? Ini H word ke? Kan? So macam aku so kebanyakan orang dia orang dah brain wired di mana dia orang kaitkan bila ingat anime ingat H. Ya, dia ingat anime, dia orang ingat H. So aku nak recommend the direct opposite of benda itu. Okay, which is kalau aku nak recommend nama cerita Jormungand. Jormungand. Okay. Okay. Ada beberapa faktor dia. Ada beberapa faktor. Satu mungkin persekitaran kerja aku lah kan. So macam military stuff, tentera semua ni kan. So memang tak ada kau cakap Jormungand macam kau jadi weapon supplier kan. Okay. Ini kau nak recommend kat normie ke kau nak recommend kat teammate? Boleh lah dua-dua. Teammate dia memang normie juga. Alright. So ada beberapa faktor. Sebab satu, sebab kebanyakan orang dia orang tak boleh continuously tengok tau macam Full Metal ke atau Gundam Double O kan, like panjang kan, 50 straight punya episode kan. So aku nak recommend di mana dia orang boleh tengok dan dia orang boleh berehat macam tu. Masa aku by arc 1-2 episod atau 3 and then cerita conclude. Lepas tu next cerita. Lepas tu cerita conclude 2-3 episod kan. So dia nicely short arc dia nicely short arc kan. Macam macam Jormungand ni pasal some mercenary group kerja bodyguard kan. So first episode dia dah introduce each member. Lepas tu second arc pasal certain mercenary. Aku tak ingat cerita. Tapi aku tahu cerita memang awesome. Aku dah tengok 2-3 kali. So macam aku nak recommend yang those cerita pendek-pendek yang dia full 24. Yang ada dia full small arc lah. Lepas tu dia by arc 2-3 episod macam tu. Kemudian ni of course lah dubbing lah. Sebab aku rasa kalau dubbing English dubbing. So kalau Jormungand macam serious, Jormungand agak okay lah dia punya English dubbing. Sebab ni untuk normie tau. So normie ni diorang macam bahasa Jepun diorang tak seberapa. Tapi aku rasa macam kalau orang Malaysia baca sari kata diorang dah biasa sebab semua benda ada sari kata dekat biasa kau tengok TV ada sari kata. So kalau macam Jepun aku rasa boleh kot. Boleh. Aku pergi GSC pun tengok berguang kalau boleh dua bahasa lah kan. Diorang boleh cuba dua-dua. Kan macam tu lah. 3 bahasa kot dalam GSC. Malaysia aku tak nak diorang terbiasa tengok semua benda dalam bahasa Inggeris. Kalau diorang sebab maybe Jormungand boleh, tapi kalau diorang nak explore nak explore episod lain tak sesuai. Aku rasa macam pelik kot. But entahlah, aku rasa kalau aku bagi Jepun terus. Aku pun prefer just Jepun je. Tapi Jormungand antara few anime yang dia punya dubbing dia agak okay lah. Jormungand Full Metal dalam English lebih kurang nak kata sama quality but kalau dalam pandangan aku lebih kurang cakap baik-baik. Sebab kita nak katakan saya ni lebih kurang kepada subtitle gang. Subtitle gang. Gang subtitle. Gang sub gang. Sub gang. Seorang daripada gang sub. So
memang saya kalau kau nak recommend tengok animasi Jepun ni, memang recommend tengok Jepun lah. Tapi saya faham memang ada orang yang memang suka tengok dub English. Lepas tu faktor yang terakhir, yang last adalah dia fiction. Semua orang boleh faham. Kalau tadi macam Aki dengan Nabiru, Gundam 00 dengan Fullmetal, dia terlalu magical. Okay. Tapi fiction, terlalu fiction. Dalam Fullmetal Alchemist Brotherhood pun kita ada dalam macam nak katakan macam peperangan, macam nak katakan the politik topik dia peperangan lah. politik dia. Sebab ada satu bila nak adalah cerita sikit, kalau nak cerita sikit pada Fullmetal Alchemist Brotherhood ni kan, kita masuk askar tau. Askar tu actually base dia kepada Germany. So askar Nazi. Memang ada dia dia punya konsep-konsep dia memang dia pinjam daripada kita punya dunia ni sekarang ni kan. Even 00 pun askar juga kan. Ada politik dia dalam cerita tu. So macam kita orang ni semua. Macam Jomungan ni semua askar. So macam Jomungan ni adalah salah satu title yang kemungkinan semua boleh faham, semua boleh tangkap, dan boleh tengok, I guess. Boleh lah. Okay lah, boleh lah. Tapi bagi boleh lah. Aku rasa boleh kalau sebab yang best yang Joruman ni dia punya episod 1 pun dah orang boleh sangkut. Memang cool gila lah bagi aku. Cool. Dia punya episod 1 dia tahu macam mana tarik orang tengok satu. So aku rasa dia boleh tukar pandangan orang pasal anime lah. Memang boleh lah. Ya, dengan pemandangan anime tu macam tadi kan, itu pun kena mengubah jugalah. Sebab kita tak nak dia orang kaitkan anime dengan H-word. So kita kena tunjuk dia orang the opposite of it. Nah, ambil ni, this is real stuff. Okay. So tu je Pak Lee. Itu baginya. Okay, giliran aku. Dipersilakan. Okay, so bila orang cakap pasal Nomi, bila aku nak recommend pasal Nomi ni, aku letak aku punya bar lebih tinggi. Bukan macam kawan aku je, tapi semua orang yang minat drama, semua orang yang minat TV, siapa yang tengok TV, itu aku punya target audience. What's target audience aku tak tahu. So bayangkan aku nak cuba nak cuba suruh mak aku tengok. So susah tu. So aku nak cuba fikir anime apa yang paling sesuai. Tapi aku tahu aku dah pernah try sebab aku ada beberapa kawan aku, dia memang tak minat anime. Bila dia ingat anime, anime is all about that perempuan yang and then dia macam anime trope and macam yang melampau-lampau macam and dia orang tak minat. Kalau dia orang minat tengok macam cerita Amerika, cerita Korea macam sebab dia punya storyline agak cool. So aku fikir cerita apa? Ada satu title yang paling sesuai aku recommend untuk semua orang. Yang aku dah try ni dekat 3 orang and 3 orang ni dah sangkut tengok anime. Anime ni is called Boku Dagiga Inaimachi Erased. Okay. Sebab dia drama. Okay. Betul, serius. Sebab dia tak banyak okay. Cerita ni dia susah sikit nak recommend. Sebab kalau kau nak recommend, kau tak nak bagi tahu siapa-siapa cerita dia pasal apa, because dia punya plot twist tu yang buatkan orang nak datang beli. Dia punya plot twist tu dah start dekat episod 1 lagi. So kau tak boleh cerita banyak sangat pasal apa ni. So kalau aku suruh dia orang, okay, just tengok satu episod. Kau duduk sebelah dia orang, suruh dia orang tengok, and then memang confirm dia orang nak tengok episod 2. Okay, so aku bagi tahu setting dia pasal pemuda
umur dia 30-an, umur 30-ish. And then dia ada pasal jumpa mak dia, and then ada insiden pelik. Yang lepas tu, selepas insiden pelik ada benda lagi pelik, and then dekat hujung episod 1 benda tu jadi lagi pelik. So aku tak nak bagi tahu sangat, but itu anime yang aku boleh recommend. And pasal apa aku boleh recommend cerita ni, dia tak banyak sangat elemen anime yang biasa kita tengok. Tak ada perempuan yang tak ada banyak sangat fiction, dia tak banyak sangat thing. Dia punya genre is mystery. What's mystery in Malay? Misteri je. Mystery kot. Misteri je. I mean, genre dia misteri kan. Yeah. So itu title yang aku suggest that semua orang aku rasa boleh sangkut tengok Erase. And bila diorang tengok Erase, aku rasa diorang boleh tukar persepsi diorang pasal anime. Aku tahu yang tiga-tiga yang aku recommend, dia bila diorang dah sampai habis, diorang macam mind blown. Diorang bagi tahu kawan diorang, and then start action kan. So, aku dah tengok cerita ni. Kau belum tengok lagi. So, aku tengok cerita yang cerita rasa tinggi, bukan macam korang tengok Naruto. So ini cerita yang aku boleh recommend kat ramai orang. Kau boleh recommend kat mak kau, pakcik semua. Aku rasa cerita ni paling sesuai untuk semua orang. Tapi budak-budak aku rasa tak boleh, sebab benda ni macam heavy stuff heavy lah. Ya, banyak heavy stuff. So ini untuk orang dewasa sikit. Sebab dia memang untuk orang dewasa, tapi dia memang dia punya cerita memang best. So itu cerita yang aku boleh recommend. So what you guys think? Kau setuju? Okay lah. Tak? So kalau sebab aku rasa kalau dalam segi dalam cerita Erase pun dia lebih kepada dia memerlukan banyak pemikiran, sebab memang misteri kan. So kepada orang yang suka misteri macam tu kan, okay. I mean like memang recommend. I would recommend it as well. But itulah nak katakan genre dia pun memang daripada Yormungand dengan Fullmetal Gundam. Kalau Gundam aku ni tak pun tak daskar. Dia tengoklah, kalau orang suka tu memang sukalah. But for example lupa nak cakap from nak recommend satu lagi cerita from musim lepas. So dalam anime kita ada beberapa musim. Dia ikut Jepun jugalah kan, ada spring, ada summer. So kalau nak, so lupa tadi nak cakap pasal ada satu rekomendasi saya for musim lepas. Anime ni kita nak ikut musim Jepun lah kan, spring, summer, fall. So for spring summer for summer musim panas, musim summer, for my recommendation is Millionaire Detective. Millionaire last season ke? Tak tengok. Tak ada orang tengok kan. Pasal nak kata no spoiler, but imagine Batman tapi tak ada cape. Okay. So Bruce Wayne je, but Batman. So tak ada. So diorang it's not superhero. It's just someone rich. So just detective lah. Title lah tengok, Millionaire Detective. Okay, interesting. Dia kira di starting dia memang tak adalah. So kira aku rasa memang orang tak tengok pun sebab everyone. Studio mana? Apa? Bones? Apa ke? Sekejap kita tengok main. Sekejap, Millionaire. Kita pelah. It's memang studio dia. Kalau sedap-sedap kan. Sekejap. Sorry. Dia punya title dia is not Millionaire. Aku panggil Millionaire Detective lah, sebab senang nak cakap kan. Is Fugo KG Balance Unlimited, which is Millionaire Detective lah in English. So it's by tak silap aku
Maaf. It's a famous studio lah. Tengoklah jap-jap adalah. Oh, sorry, Cloverworks. Cloverworks. Cloverworks dia. Kau tahu lagu dia orang je. Boleh lah. Memang cerita dia is really memang interesting. Kalau orang suka yang misteri, not only misteri lah, but in terms of kalau suka benda-benda detektif ni kan. So dia biasanya orang detektif ni kita pergi like biasanya orang pergi macam polis biasa kena ada saman baru pergi kan. Dia ni lain sikit, vigilante kan. Ada duit. Memang betul vigilante and stuff lah. So and satu lagi dia memang kenapa orang rasa tak nak tengok sebab mungkin kepada dia ada jenis-jenis Yuri on Ice sikit adalah. Faham tak? Yaoi dia kepada adalah kalau orang faham, kalau orang tengok video ni kan akan tahulah apa dia yaoi kan. Adalah aku tahu, kau orang tahu, jangan bawa tak tahu. You know, we all are weebs here. Aku pun tengok Banana Fish. What? I haven't seen that. Banana Fish kau tak tengok. Banana Fish. Okay, Banana Fish so yes, Fugo KG Millennial Detective. Okay, I will put the picture there so like kau boleh tengok. Okay, so ada lagi nak letak sebab kita orang tak nak buat session ni panjang-panjang sangat because ini baru episode 1 and kita nak tengok macam mana respon korang. Kalau korang minat kita orang buat lagi panjang, tapi kita tengok macam mana. So ada nak tambah-tambah? Aku dah. It's okay lah. I'm good. Part ni semua okay? Ada. Okay, so itu saja pasal untuk episod hari ni. Aku harap korang enjoy tengok kita orang cakap pasal benda-benda weeb ni dalam bahasa Melayu. Ini memang first time buat, kita orang pun macam tak tahu sangat macam mana buat, tapi kita orang ni. So kalau korang minat, tolong-tolonglah subscribe and sila like kat situ ada. Sentam like button. Notification on. yang paling penting sila komen. Kita orang akan baca semua komen korang and kita orang akan reply semua korang. Kalau ada topik-topik yang nak discuss dalam episod pun sila komen. Bagi komen, bagi tahu apa yang korang nak kita orang dengar, apa yang kita orang discuss. Kita boleh cakap any topic pasal kita orang cakap topik yang mendalam. Kalau macam benda-benda cetek ni korang tak minat, kita orang nak cakap topik yang lebih mendalam macam Eva punya filosofi ke apa. Eva adalah source kepada semua anime inspiration maker untuk West, okay? Kau tak tahu Pacific Rim semua inspiration daripada Eva, okay? So apa dia ada rumor ada movie Eva baru ni 6 jam. Serius lah. Yang tak apa. Kita nak potong ni panjang sangat nanti takut orang ni makin bosan pula. So kalau korang nak sila like, komen, subscribe, beritahu kawan-kawan korang. Kita orang akan cuba sedaya upaya kita orang untuk buat benda ni sebest yang boleh untuk episod yang seterusnya. Kalau korang fikir episod ni agak bosan, maaf kita orang first time buat. So bagi kita orang Chan tengok episod lagi. Okay, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Alright, bye. See ya. Kira bush. Yeah.